Mana kau nak lari ya? Kau peretas ni ya. Kau pergi sekarang sebelum aku telefon polis. Kita akan melihat statistik kes yang dapat dikumpulkan oleh Jabatan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkaitan kes penderaan terhadap isteri ini. Tahun 2019, terdapat jumlah sebanyak 5,657 kes yang direkodkan. Manakala pada tahun 2020, iaitu pada zaman COVID-19 bermula, sebanyak 5,260 kes yang dicatatkan. Di sini dapat kita lihat bilangan kes yang dilaporkan sedikit menurun. Akan tetapi, pada tahun 2021, catatan kes yang dicatatkan adalah merisaukan kerana jumlahnya meningkat begitu mendadak, iaitu sebanyak 9,015 kes. Kerisauan itu tidak terhenti di situ sahaja, kerana pada tahun 2022, bilangan kes yang dicatatkan meningkat sebanyak 42% daripada jumlah tahun sebelumnya, yang menjadikan bilangan kes adalah 12,801 kes. Jumlah yang dicatatkan ini amatlah dikhawatiri jika dibiarkan dan tidak diendahkan oleh semua pihak. Video dokumenter ini adalah berkisahkan tentang penderaan fizikal dan mental terhadap isteri. Realitinya, dalam mana-mana perhubungan, kita akan menghadapi pelbagai konflik dan juga perselisihan faham. Islam juga telah meletakkan garis panduan tentang hal ini. Dalam istilah fiqh, penganiayaan terhadap isteri ini disebut sebagai doror, iaitu suami menganiaya isteri yang taat kepadanya. Di dalam dokumentari ini, kami memfokuskan beberapa objektif, iaitu untuk mengenal pasti punca berlakunya penderaan terhadap isteri di dalam rumah tangga. Di samping itu, kami ingin menyelami kesan emosi seseorang isteri yang bercerai akibat daripada penderaan fizikal dan mental. Dokumentari ini juga dibuat untuk mengetahui apakah peranan dan tindakan seseorang isteri apabila menghadapi situasi tersebut. Baiklah, ayuh kita sama-sama saksikan. Ada faktor lah, penderaan hari isteri. Pada pendapat saya lah, salah satu faktornya ialah pasangan mempunyai masalah panas barang, iaitu mereka tidak boleh mengawal emosi dan perasaan apabila marah. Contohnya macam suami apabila balik daripada kerja, mereka melepaskan kemarahan dia kepada isteri ataupun anak-anak. Bagi pendapat saya, penderaan terhadap isteri biasa berlaku disebabkan oleh didikan agama. Okey, sebab apa-apa pun, kalau kita kurang didikan agama, tidak mustahil kita akan mungkin akan berlakunya penderaan terhadap isteri. Kerana mereka tidak memiliki ilmu psikologi di dalam mengharungi dunia perkahwinan. Sebab itulah mereka kapal-kapal ataupun terumbang ambing di dalam melayari kehidupan mereka sebagai suami isteri. Okey, pada pendapat saya lah, untuk mengurangkan masalah rumah tangga ni adalah pasangan tu kena ada sifat keterbukaan dan mereka haruslah memahami antara satu sama lain. Apabila mereka memahami atau satu sama lain, mereka boleh bertoleransi. Jadi kena ada kemaafan lah bila berlaku perselisihan faham ke apa ke, berbincang dengan cara yang baik. Betul. Okey, pada pandangan saya, solusi dia kalau ada apa-apa terjadi, pasangan suami isteri tu dia mesti berbincang dulu sebelum satu-satu pasangan tu dia buat keputusan sendiri. Kalau ada apa-apa yang tak kena ataupun ada masalah dalam keluarga diorang bincang dulu. Kalau tak boleh bincang, kalau dah tak boleh bincang, mungkin boleh bawa kepada pihak yang berwajib, macam Jabatan Agama Islam ke, ataupun kalau jadi lagi apa-apa sebelum terjadinya penderaan, mungkin diorang boleh elak dengan pergi minta kaunseling dengan mana-mana agensi yang berwajib lah.
Pasangan suami isteri seharusnya memberi ruang dan peluang masa kepada mereka untuk bersama-sama. Contohnya melakukan aktiviti riadah secara bersama-sama, berkebun bersama-sama, membuat rekreasi bersama-sama dan membanyakkan ruang masa mereka bersama pasangan mereka. Maksud saya, mereka ada rasa kesefahaman, toleransi yang tinggi antara mereka dan kerjasama yang baik di antara pasangan tersebut bagi meningkatkan keharmonian mereka di dalam berumah tangga. Penderaan berlakunya dalam rumah tangga ni dia banyak aspek lah. Yang pertama sekali, satu keluarga tu dia kekurangan segala-galanya. Yang pertama, kekurangan dari segi ilmu kekeluargaan, ya. Bila tak ada ilmu dalam kekeluargaan, apa sekalipun semua nak emosi, itu marah. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, kerohanian tak cukup, solat pun tak ada. Bila kahwin tu cukup syarat untuk berkahwin saja, tapi kalau doain tak belajar, tak ada ajar isteri. Itu tanggungjawab suami. Bila berkahwin, kena ada ajar isteri itu fardu ain. Kemudian Al-Quran kena ajar, tanggungjawab suami. Bukannya walaupun kita tahu dah dia itu memang dah ada belajar, tapi kita kena ingatkan saja. Kemudian yang paling kita ketara sekarang ni pasal duit, kewangan lah. Itu paling ketara. Sebab bila kahwin, itulah kalau saya nasihatkan kepada bakal-bakal isteri dan sebagainya, kena carilah bakal pasangan yang mempunyai kerjaya yang baik. Kerjaya yang baik itu tak semestinya nak kerja besar, tidak, tapi cukup sekadar boleh menanggung isteri bila dah kahwin, bertanggungjawab, menjaga amanah yang diberikan kepada dia untuk menjaga dengan eloklah, baiklah. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, emosi terhadap suami lah. Kadang-kadang punca kadang-kadang mungkinlah berpunca daripada suami pun ada juga, punca pada isteri pun ada juga. Dia terlalu memberi tekanan kepada emosi suami. Bila dah kahwin ni, kita bila dah kahwin, dia terus terikut-ikut cara dia sebelum berkahwin. Apakah pesanan Puan buat para isteri dan mangsa-mangsa di luar sana untuk lebih berjaga-jaga ataupun sedikit pesanan? Sedikitlah pesanan kan. Saya menasihatkan diri saya sendiri dan juga semua yang melihat, menonton dan mendengar, apa sahaja yang kalau kita rasa je kan sesuatu yang tak kena, hati kecil kita boleh berkata-kata kan. Kita akan rasa kenapa ya, rasa macam ada sesuatu tak kena, tak tahulah ikut mana pun kan. Cubalah cari apakah sebenarnya yang tak kena tu. Itu yang pertama yang saya buat. Yang kedua, sebenarnya yang kedua tu yang paling penting, kita kena sayang diri kita dahulu. Untuk semua yang masih lagi mengalami situasi yang saya lalui dahulu, mungkin tak ada lagi jalan keluar kan. Rasa macam sayang, kesian anak-anak nanti tak ada ayah contohnya kan, kesian nanti mak mertua tak ada menantu, begitu begini. Kita lebih menyayangi orang lain daripada diri kita. So orang yang lagi sepatutnya kita hargai dan kita sayangi ialah diri kita, kerana kita saja yang tahu diri kita macam mana. Jadi kalau rasa ada benda yang tak kena tu, buatlah sesuatu. Sama ada carilah orang yang kita percaya. Kalau rasa ada orang yang kita percayalah. Okay. Kalau rasa tak ada tu, kita kena kembali kepada Yang Maha Esa lah kan. Tapi kalau rasa ada orang yang kita percaya, mak ayah dan sebagainya, kawan-kawan, kita ceritalah. Tapi boleh saya katakan daripada pengalaman peribadi, apabila mangsa berada dalam situasi itu, kita rasa keliru. Kita rasa keliru dan kita tak tahu ke mana kita nak tuju. Kita rasa kita dihukum kan. So kita tak tahu jalan keluar. Jadi poin dia ialah rasa sayang diri sendiri. Kemudian fikirlah, kalau tak kena, asasnya ialah agama kita, agama Islam. Kalau dia nampak pelik saja perbuatan dia tu di luar daripada batasan yang agama kita ajar, maksudnya sesuatu yang tidak baik sedang berlaku. Jadi kita sebagai orang Islam, Muslim, patut cari jalan keluar lah. Mintalah dengan Yang Maha Esa, insya-Allah nanti dia akan tunjukkan jalan. Sama ada dia datangkan cara melalui orang, melalui apa sahajalah. Macam
itulah saya punya nasihat dia. Saya ingat nasihat itu kerana saya sayang diri saya, dan akhirnya saya sedar bahawa menyayangi diri itu bukan maksud mengorbankan diri kita untuk memuaskan orang lain, kan? So rasanya itu sahajalah kot nasihat perintah saya lah untuk sesiapa yang berkenaan. Semoga orang-orang yang masih mengalaminya mendapat jalan keluar lah kepada masalah masing-masing, insyaAllah. InsyaAllah. Kemudian soalan pertama dia kata apabila seorang isteri didera, apakah hukum jika isteri tersebut lari daripada rumah? Okay, jadi di sini kita lihat, saya ringkaskan saja jawapan dalam perkara ini. Pelaganya ada disebut dalam satu kitab kitab mazhab Syafi'i, kitab Tuhfatul Muhtaj. Dia menyebut ketika membicarakan perkara yang membolehkan seorang perempuan itu keluar dari rumah tanpa izin suami dia. Antaranya disebut jika suaminya mengugutnya dengan untuk memukul, untuk memukul, maka dia pun keluarlah daripada rumah tersebut kerana takutkan daripada ugutan tersebut. Maka keluarnya itu tidak dikira sebagai nusyuz kerana termasuk antara perkara keuzuran yang membolehkan dia keluar daripada rumah itu. Jadi sekarang ni kitab ni disebut hanya ugutan saja untuk memukul sudah membolehkan dia keluar dari rumah dan dikira sebagai tidak nusyuz. Jadi kalau dah pukul tu lagilah teruk kan. Jadi di sini maka di sini maknanya bolehlah dia keluar untuk menyelamatkan diri dan pada terus dipukul. Okay, bagi soalan yang kedua, jika seorang suami boleh memukul isteri, bolehkah kami tahu tahap yang mana yang boleh dibenarkan Islam? Okey, sebenarnya dalam perkara memukul isterinya biasanya dibincangkan oleh para ulama dalam bab nusyuz. Nusyuz isteri dalam keadaan suami nak mendidik semula isteri tersebut supaya kembali semula taat kepada suaminya itu. Jadi memang salah satu daripada step apa benda ni untuk mendidik tersebut ada disebut sebagai memukul. Sebab memukul tersebut, tetapi pukulan tersebut bukanlah pukulan yang mencederakan. Dia lebih kepada macam simbolik sajalah, seperti memukul dengan kayu sugi ataupun hujung kain saja, bukan untuk menyakitkan. Kan? Tapi walaupun bagaimanapun para ulama juga sebut kalau memukul itu tidak boleh menyedarkan isteri. Memang diketahui bahawa isteri memang sudah berkeras, sudah berdegil, kan, sudah tidak boleh kembali kepada kan asalnya, maka lebih baik jangan pukul lah. Jangan pukul. Jadi kesimpulannya pukulan tersebut adalah pukulan yang sedikit sajalah, seperti mukul kayu sugi ataupun hujung kain saja, setakat itu saja yang digunakan oleh syariat. Bukanlah pukulan yang mencederakan, mematahkan dan sampai berdarah, patah riuk semua sekali, bukan. Itu bukan yang disebut oleh syariat. Dapatan kajian daripada soalan kedua, hasil daripada temu bual yang dijalankan kepada 3 orang awam ini terhadap cara membendung masalah penderaan tersebut, terdapat perbezaan dalam setiap jawapan yang diberikan, iaitu perbezaan dari segi dalaman, iaitu hati, dan luaran, iaitu tindakan. Pada pandangan kami, perbezaan jawapan ini mungkin disebabkan corak atau gaya hidup manusia yang berbeza. Berkemungkinan setengah orang awam lebih mementingkan pemulihan dari dalaman berbanding luaran. Namun, tidaklah salah kedua-dua cara tersebut. Apa yang penting, suami isteri perlulah sentiasa berbincang dan memilih cara yang terbaik bagi mereka untuk sentiasa mengharmonikan rumah tangga masing-masing ke arah yang lebih baik. Berdasarkan temu bual yang dijalankan terhadap 3 orang awam, kami mendapati terdapat persamaan antara mereka, iaitu kurangnya ilmu agama dan psikologi dalam rumah tangga. Hal ini berhubung kait dengan satu kajian yang dibuat oleh Ni'ami Sajidah dalam tesisnya yang bertajuk Perspektif Al-Quran dalam menangani punca keganasan rumah tangga, iaitu kegagalan mengawal emosi dengan baik, akan menimbulkan pelbagai masalah kepada individu dan memberi kesan terhadap fisiologi, psikologi, tingkah laku dan spiritual. Sekiranya berlarutan, ia akan mengakibatkan sakit, murung, menyalahkan takdir Tuhan dan membunuh diri. Jelas di sini, kegagalan mengawal emosi mengakibatkan mudarat yang besar kepada banyak pihak. Berdasarkan daripada data yang telah kita kumpul daripada orang awam berkaitan dengan keganasan, faktor berlakunya keganasan rumah tangga itu sendiri, atau daripada pakar-pakar yang berpengalaman mengendalikan kes-kes sebegini, juga daripada mangsa keganasan rumah tangga itu sendiri, dapat kita simpulkan bahawa faktor terjadinya keganasan rumah tangga
kepada para isteri ini berlaku atas faktor kurangnya didikan agama dalam diri seseorang, atau dengan kata lainnya nipisnya nilai sabar dalam diri seseorang. Bagi mereka yang telah mendirikan rumah tangga atau akan mendirikan rumah tangga, ilmu agama itu adalah satu perkara yang sangat penting untuk diterapkan dalam diri masing-masing. Mereka perlu menuntut ilmu agama terlebih dahulu supaya dapat menjadi benteng kepada mereka apabila menghadapi krisis-krisis yang sebegini. Langit tidak selalunya cerah, begitu juga dengan kehidupan. Tidak selalunya indah. Akan ada ujian-ujian yang Allah datangkan kepada kita supaya kita kembali semula kepadanya, meminta pertolongan kepadanya dan meminta untuk sentiasa dirahmati kehidupan berumah tangga itu sendiri. Jadi kepada pasangan yang telah mendirikan rumah tangga ataupun akan mendirikan rumah tangga, mereka perlulah belajar untuk menguruskan kesabaran dalam diri masing-masing supaya tidak terjadi lagi perkara-perkara yang sebegini.